adakah filem ini sebagus yang diperkatakan orang ataupun Sony mengulangi kesilapannya sama? Yang tu kita akan bincangkan dalam video ni. So, with that being said, let's jom. So, hi, Assalamualaikum semua. Welcome back to Finivision YouTube channel di mana kita akan bahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pop culture. Tapi dalam video kali ini, aku nak review sebuah movie yang sangat hangat di pawagam sekarang ni, iaitu Venom 3 The Last Dance. Lakonan daripada Tom Hardy sendiri, okay? And ada a few pelakon-pelakon baru juga, contohnya macam Juno Temple dan sebagainya, okay? But sebelum aku nak review tu, aku nak bagi tahu kepada korang semua, aku nak ucapkan terima kasih kepada Sony Pictures Entertainment sebab Sony Pictures Entertainment Malaysia sebab sudi untuk menjemput aku datang ke eksklusif screening untuk filem Venom 3 The Last Dance ni. Dan bear in mind, for your information, aku dan orang-orang yang berada dalam hall tersebut merupakan orang yang pertama yang menonton filem ini di dalam dunia, bukannya Malaysia. Aku tak sure how this thing happen. Aku tak faham langsung kenapa Malaysia merupakan negara yang dipilih untuk ditayangkan buat kali pertama. Adakah disebabkan Venom pertama kali muncul dalam cerita ni adalah di Malaysia dekat Sarawak di mana dia landing dan sebagainya. Aku tak sure. Ataupun ada kaitan dengan hasil yang sangat cantik dan juga sangat kreatif daripada Arif Rafhan ni berkaitan dengan batik. Lepas tu ada pertunjukan wayang kulit dan sebagainya untuk mempromosikan kita punya budaya kepada masyarakat dunia di luar sana kan, membuatkan kita mendapat hak untuk menayangkan filem ni. Aku tak pasti. Tapi yang aku pasti, kita orang merupakan orang pertama yang menonton cerita ni. And thank you very much kepada Sony Pictures Entertainment. Kenapa aku cakap benda ni? Sebab ini merupakan dalam sepanjang career YouTube aku, content creation aku, ini merupakan satu achievement. Mungkin orang tak pandang benda ni sebagai satu achievement, mungkin sebagai satu tiket untuk menonton filem baharu saja. But for me, this is a huge deal, di mana aku sudah pun berada dalam satu stage yang aku grow every single day, walaupun sangat-sangat perlahan. Even YouTube channel ni tak sampai pun lagi 100k. Aku faham benda tu. Aku pun banyak kekurangannya daripada aspek content video aku semua. Aku faham benda tu. Tapi I'm working for it. I'm working untuk hasilkan konten yang, berkualiti kepada korang semua. Dan ni tiket, semua barang-barang yang Sony bagi apa semua, ataupun Sony acknowledge the idea of Finivision tu sendiri, tak akan berlaku tanpa korang semua. Yes, the one who watch this video, the one yang selalu share video dekat aku, dekat TikTok dan sebagainya, tanpa korang, sepanjang aku buat konten ni, aku tak akan sampai pun ke tahap ni. Okay, so ingat, korang semua adalah sebab kenapa aku masih lagi teruskan creating this video, walaupun there's a lot of days yang aku rasa macam aku dah malas nak buat semua benda ni. But thank you sebab masih support Finivision Correct Plot, okay? And thank you once again kepada Sony Pictures Entertainment Malaysia sebab sudi menjemput Finivision datang ke exclusive screening tersebut. Makanan semua best, environment pun best, semua okey lah, senang cerita, okay? So, tak nak buat panjang sangat, kita kembali kepada topik kita, iaitu untuk review filem Venom 3 The Last Dance ini. Yang mana, seperti sedia maklum, korang semua dah tahu, filem ini merupakan filem trilogi yang terakhir untuk Tom Hardy muncul sebagai satu watak yang dikenali sebagai Eddie Brock bersama dengan rakan karibnya, iaitu Venom itu sendiri, okay? So, jalan cerita ni macam mana? Ianya merupakan kesinambungan terus daripada Spider-Man No Way Home, filem keluaran daripada MCU sendiri, di mana Venom sekarang ni berada di universe dia kembali. Tetapi ada satu threat ataupun ancaman yang sangat-sangat besar kepada Venom yang bakal tiba untuk menghantui dan juga menghancurkan Venom dan juga Eddie Brock itu sendiri. Bukan daripada satu sudut saja, daripada pelbagai sudut. Ada tentera yang nakkan diorang mati. Ada pencipta yang nak diorang mati. Itu apa yang korang boleh expect lah untuk perjalanan cerita, the flow of the storyline dalam Venom 3 The Last Dance ni. Selebihnya aku tak nak bagi tahu, sebab aku tahu bila aku cakap lebih lagi akan ada banyak spoiler yang akan terkeluar daripada mulut aku tanpa aku perasan, okay? So kita keep it, benda-benda spoiler ni dalam beberapa hari lagi nanti akan keluar correct plot untuk Venom 3 The Last Dance lah, and kita akan bincang every detail spoiler untuk filem tersebut, okay? Tapi as for now, kita bagi dulu orang tengok cerita ni. Kita bagi diorang benamkan diri diorang dalam perjalanan Eddie dan Venom. Okay? Kita biarkan benda dulu. Okay, so aku nak bagi tahu. Apa yang best dulu? Apa yang best untuk Venom 3 The Last Dance ni?
First and foremost, aku boleh katakan Tom Hardy masih lagi mengekalkan lakonan dia berseorangan diri itu dengan cara yang terbaik. The idea of, kalau kau fikir, dalam cerita Venom yang sebelum ni, dia sampaikan kena cakap dengan bola tenis untuk membayangkan yang dia ni tengah bercakap dengan Venom. And dalam cerita ni, lakonan dia masih lagi mantap seperti sedia kala. And I wish yang ini bukanlah merupakan pengakhiran kepada Tom Hardy sebagai Eddie Brock, sebab aku rasa dia sangat suit well kepada watak yang bernama Eddie Brock lah. And second, aku juga suka the visual effect, the visual graphic dalam cerita ni A+. Visual graphic daripada segi Venom, karakter Venom, simbiot dia bergerak dan sebagainya. Aku tak nampak benda tu sebagai satu image yang dibuat oleh komputer, seolah-olah benda tu nyata tau. Dan kepada Marvel fans and even watak Venom, siapa yang meminati Venom tu kan, the idea of kau dapat watak Venom in the real life dengan satu design yang cantik, benda Venom 3 The Last Dance akan tawarkan kepada korang benda tu. Sebab kalau kita ingat balik macam Venom Topher Grace dalam Spider-Man 3, itu design yang sangat-sangat sampah kan. Venom ni dalam ni cantik, design dia sangat cantik, walaupun tak ada emblem untuk spider dekat dia punya dada dan sebagainya. Still, aku menghargai visual effect dalam cerita ni, letupan dan sebagainya. It's very cool. Lepas tu pula, yes, mungkin korang tak terkejut benda ni lah. Dalam cerita ni akan mengandungi beberapa buah lagu. Mungkin balik kepada era awal 2000 ataupun hujung tahun 90-an. And kalau korang suka the playlist of lagu-lagu yang mengimbau kenangan, contoh, aku tak ada bagi tahu contoh. Nanti kalau contoh dia bagi spoil lah. Tapi senang cerita, dalam cerita ni memang mengandungi unsur lagu. Okay, dan aku entertain. Aku entertain dengan lagu dia, tak macam dalam Joker 2 Foliados. Despite of dia tawarkan element of jazz, dalam cerita ni dia tawarkan lagu-lagu hits yang berlaku satu ketika dulu. Kalau korang pernah dengar, best lah. Kalau tak pernah dengar pun, mungkin korang akan enjoy juga the soundtrack untuk filem ini. Okay, next thing, apa lagi dalam cerita ni? Yes, cerita ni mengandungi juga banyak action. Tapi kalau aku nak ratingkan action dia dalam filem Venom 3 The Last Dance ini, dia tak capai A+ pun. Aku mungkin boleh kategorikan C+, something like that. Dalam kategori itu saja. Okay, itu untuk action wise. Okay, ni aku nak utamakan benda yang aku paling suka untuk Venom 3 The Last Dance ni, which is benda yang aku sangat-sangat sangsi, yang mana mungkin Sony akan tidak memberikan keadilan kepada karakter ni, justice kepada karakter ni, ataupun impact yang besar kepada karakter ni. You know, Null, the God of Symbiote, ataupun Null, the God of Abyss, is one of the thing yang sangat-sangat gempak dalam cerita ni. And how Sony execute Null sangat bagus. Macam mana bagus ya? Kau picturekan watak yang diorang gembar-gemborkan dalam MCU untuk menjadi a big bad Kang dalam cerita Loki, ataupun korang boleh imagine macam mana korang rasa besarnya ancaman yang bakal Thanos tawarkan dalam MCU. That's how big Null is. And diorang berjaya sampaikan cerita tu. Sampaikan satu cerita di mana Null ni memang akan memberikan ancaman yang sangat-sangat besar dalam Sony punya universe ni. Dan aku glad daripada awal filem tu sampai habis, yang mana memang betul diorang memberitahu ini bukanlah pengakhiran kepada watak yang bernama Null, the God of Symbiote itu. Okay, next thing, dalam, aku rasa umum dah tahu siapakah pelakon kepada Null, iaitu Andy Serkis. Suara dia, Mat, Null sebagai Null, itulah suara yang aku bayangkan bila mana aku baca komik King in Black, Venom dan sebagainya. Itulah suara Null. Suara yang penuh dengan ketakutan, dengan satu geram yang sangat dahsyat kan. Suara seperti seekor singa yang mampu untuk bercakap. That's it. That's how Null should be portrayed. Best gila. And aku tak lupa the character design untuk Null. Woo! A+. Null dalam cerita ni memang sangat mengagumkan lah bagi aku. Kau tahu, dia nampakkan seolah-olah Null ni nampak macam hantu tau. Kau tahu, hantu yang sangat creepy, yang mana memang sama dalam komik. Kau nampak macam dia ni macam Dracula kan, tapi lebih menakutkan. That's how Sony berjaya. Yang aku utamakan tadi berkaitan dengan visual effect. Dia tunjukkan Null ni
as an entity yang memang akan menghancurkan dunia sekelip mata. And dalam cerita ni pun dia ada beberapa watak yang memberitahu how powerful that character is, how threatening that character is. Diorang berjaya. Daripada skop now, diorang berjaya sangat-sangat. Kudos kepada Sony Pictures Entertainment sebab korang telah pun mendapat satu hak villain yang sangat best. Sangat-sangat best. Tapi, yalah, tak tahulah in the future macam mana kan. Okay. So, actually tu antara benda yang best lah dalam cerita ni. Kita jump kepada apa yang tak best dalam cerita ni. Seperti mana yang korang semua tahu, ini merupakan filem yang terakhir kepada Tom Hardy sebagai Eddie Brock. Dan aku tak rasa benda ni satu trilogi pun. Aku tak rasa cerita ini ditutup dengan baik pun. Sorry to say Venom, tapi aku need to be honest about this thing lah. Kalau orang tanya aku, Venom 2 Let There Be Carnage dengan Venom 3 The Last Dance, which one will you enjoy the most? Aku akan enjoy Venom 2 lagi. Yes, korang semua pun tahu, aku tak suka Carnage, apa yang diorang buat kepada Carnage. Tapi, apa perjalanan cerita dalam Venom 2 Let There Be Carnage itu lebih okey daripada Venom 3 The Last Dance ni. Sebab, permulaan untuk cerita ni, Venom 3 The Last Dance ni, for sure korang akan macam lompatnya daripada kursi korang. Korang akan melompat. Masuk ke second act, yang tu dah start merepek. Terlampau banyak plot yang diorang nak build up, sampaikan kau rasa macam, kau ni nak fokus cerita mana satu ni? Sampaikan ada beberapa karakter dalam filem ni, dia just muncul dengan menunjukkan lawak diorang, kebodohan diorang untuk menggerakkan cerita ni. Kau buang diorang, cerita ni masih boleh berjalan seperti biasa. Diorang ada sebenarnya, kalau diorang muncul ke tak muncul ke kan, let's say lah, kalau diorang muncul, dia ada nak sampaikan satu message lah kepada perjalanan Eddie Brock ni. But the thing is, dia tak important. Tak important. Aku rasa, ni pendapat pribadi aku, lepas aku habis tonton cerita ni, aku tak ada rasa sebab aku tak ada rasa macam, oh shit, Venom dah habis kan. Macam mana aku rasa dekat Guardians of the Galaxy Volume 3. As for now, aku tak dapat picture, adakah trilogi untuk Venom ni lagi teruk daripada Iron Man ataupun tak, aku tak dapat picture. Tapi, sepatutnya sebuah filem yang sudah pun dapat trilogi, sepatutnya diorang dapat rumuskan perjalanan Eddie Brock ni. Tapi tak. Instead, sebaliknya, diorang memaksa cerita ni untuk tamat. Kau faham tak maksudku? Kau rasa seolah-olah perjalanan mereka ni perlu panjang lagi untuk kita rasa emotional connection dengan karakter tu. Untuk kita rasa macam the idea of Venom akhirnya tamat akan melukakan hati kita. Kita sepatutnya rasa benda tu. Tapi aku, dia cakap, aku memang minat gila Venom. Komik ke, movie ke, aku memang minat Venom. Tapi Venom 3 The Last Dance tak justify keakraban dia orang. Tak. Aku tidaklah sampai satu tahap yang aku kecewa macam Madam Web. Sebab Madam Web is not a movie or even a character yang aku minat pun. Kan? Just tahu sebegitu saja. Kan? Tapi Venom ni aku minat. Dan macam mana diorang tidak memberikan keadilan kepada Venom dan juga Eddie Brock dalam cerita ni sangat-sangat terasa. Dia rasa macam satu perjalanan cerita di mana, oh, aku terjumpa dengan alien. Alien ni bagi tahu aku ada alien lagi besar yang datang. Kita kena selamatkan bumi. Dengan ending yang aku rasa macam tak paid off. Kau faham tak? Macam dipaksa kita untuk rasa sedih. Kau faham tak maksud aku? Macam aku tak tengok lagi disclaimer cerita ni Wild Robot. Ramai dah suggest untuk aku untuk tengok cerita tu. Cerita tu ramai cakap sedih gila. Kenapa kau cakap sedih? Sebab diorang berjaya untuk wujudkan satu tali di antara cerita dan juga kau yang menonton kat panggung wayang sampai kau kesian dekat robot. Ni Venom, despite of aku minat dia ke, kau minat dia ke, kalau kau rasa sedih kan, kau gempak lah. Serius, aku salute lah. Tapi aku tak rasa benda tu. Aku tak rasa macam ini perjalanan terakhir diorang. Dan yang paling kelakarnya lagi, cerita ni ada 2 post-credit scene tau. Aku tak akan reveal apakah post-credit scene dia. Dia ada mid-credit scene satu, ada post-credit scene satu. Post-credit scene tu akan unjustify semua perjalanan dia dalam Venom 3 The Last Dance. Itu dia.
Mesej utama cerita ni dia nak tunjukkan macam persahabatan kita akan kekal selamanya walaupun aku tidak bersama lagi dengan kamu. At some point, sebagai seorang manusia, kita pernah berkawan. Kan? Kita tahu fasa berkawan ini macam mana. Ada orang yang datang dalam kehidupan kita buat sementara waktu saja, tapi dia meninggalkan kesan dalam hidup kita. Venom 3 The Last Dance is not one of the friendship film yang kau akan rasa sedih. Tu pendapat peribadi aku lah. Masa aku keluar premier ni, aku tak dapat respon daripada diorang disebabkan embargo dan sebagainya. Aku tak tahu adakah orang sependapat dengan apa yang aku rasa. Tapi aku disappoint lah dengan cerita ni. Sepatutnya sebuah trilogi ni diorang at least lah, tak payah fikir, tak payah cakap pasal connection di luar, yang mana ada rumours cakap pasal Spider-Man King in Black whatsoever tu kan, tak payah cakap pasal benda tu. At least untuk trilogi, kau dapat rumuskan apa yang terjadi naturally. Bukannya kau memaksa benda tu. Tapi itulah, silap aku. Sebab pengarah yang mengarah cerita Venom 3 The Last Dance ni is the same director daripada Venom 2 Let There Be Carnage. Apa yang aku perlu expect? Walaupun aku puji Nal tadi kan. Nal sangat comic accurate. Tu aku cakap dengan kau. Sangat comic accurate. Apa benda yang aku cerita dekat korang sama ni, dekat TikTok tu pasal King in Black sebagainya, diorang follow lah benda tu. Aku masa tengok tu aku respect gila Sony. But diorang boleh bagi justice dekat Nal. Kenapa kau tak boleh bagi justice dekat Venom dan juga ID? Kenapa kau perlu jadikan watak ni sebagai satu watak yang dibahan jenaka kan? Kau faham maksud aku bahan jenaka ni waktu bila? Precise moment kenapa kau rasa Venom ni macam this is a joke character. Dalam komik ada momen-momen Venom dia berjenaka dengan Eddie. Aku menyakat kau, kau menyakat aku balik, aku peli kau, kau peli aku balik. There's a lot of moment dalam cerita tu, dalam komik. Tapi diorang bagi satu moment paid off maksudnya diorang memberikan keadilan kepada Venom, memberikan keadilan kepada watak Madam Eddie. But this film is not serving that. Tapi despite of kekurangan yang aku bagi tahu ni, there's a lot of moment yang akan membuatkan ramai yang suka cerita ni lah. Aku rasa mungkin disebabkan aku terlampau meminati karakter ni daripada komik sampailah ke layar skrin kan, membuatkan aku lebih macam critical in terms of review. Mungkin review aku ni tak sesuai untuk korang juga. Again, jangan percaya review aku. You need to watch this film yourself. Sebab this film pun sangat-sangatlah ringan. Kalau korang nak tengok dengan family, it would not be a problem to you lah. Tapi for sure kena tengok dulu lah sequel-sequel sebelum ni. Tengok Venom 1, tengok Venom 2, barulah tengok Venom 3. Kalau kau terus nak jump in kepada Venom 3, memang kau tak akan faham langsung lah. Okay? So, berapakah rating aku? I will give this film, walaupun aku tak suka the whole story flow untuk cerita ni, but aku bagi cerita ni 6/10 bintang disebabkan bagi aku diorang servekan satu karakter Nal yang aku tunggu bertahun-tahun untuk muncul dengan sangat-sangat terbaik. And even ada banyak lagi perkara yang baik dalam cerita ni yang aku dah bagi tahu kat korang semua. So, yeah. Aku kecewa dengan apa yang Sony tawarkan dengan dekat filem ni. Ya. Kau nampak betapa aku kecewa kan? And again aku remind kepada korang semua, akan ada 2 credit scene, mid credit scene, post credit scene, okay? So stay sampai habis penghujung filem ni. Tapi again lah, credit scene dia pun okay, tak apa. Kita borak benda tu dalam spoiler yang seterusnya. Tapi kalau korang semua dah tengok Venom 3 The Last Dance, apa pendapat korang semua untuk filem ni? This is one of the best trilogy of all time untuk korang? Ataupun kau on the same page dengan aku yang Venom 3 The Last Dance is a meh and is a mid for us? Komen kat bawah, okay? So, kita jumpa lagi di video yang akan datang. And again, thank you very much kepada korang semua. Dan terima kasih juga kepada Sony Pictures Malaysia sebab telah pun menjemput aku datang ke exclusive screening dekat Aurum Theatre TRX, okay? So, kita jumpa lagi dalam borak spoiler pula lepas ni. Correct plot untuk Venom 3 The Last Dance. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. I'm with you to the end.